Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita sambung pengajian Talbis Iblis yang disusun oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Malam ni kita pusing belakang sikit muka surat yang ke-20. Muka surat yang ke-20 iaitu hadis berkenaan dengan perintah supaya taat walaupun kepada hamba Habsyi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah. Ada kan? Jumpa lah. Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in kana 'abdan habasyiya. Apa kata Nabi? Nabi kata, aku nasihatkan kepada kamu supaya bitaqwallah, kan, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat-ta'ah, dengar dan taat, wa in kana 'abdan habasyiya, walaupun ataupun sekalipun terhadap seorang hamba yang pemimpin tu dia adalah hamba Habsyi. Muka 20 kan? Betul tak? Betul tak? Muka 20 kan? Dia kalau apa kulit lain tu dia lain muka surat. Dia kalau PDF ni kalau PDF saya ni muka surat 30, kalau yang kulit hitam tu 20. Ada tak? Celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Ada? Bab yang kedua ke yang ketiga tu? Bab yang kedua kan? 21. 21. Ada muka surat 21, ada muka surat 20. Hak saya ni PDF ni muka surat 30. Khilaf yang muktabar. Ada? Hadis tu, ada tak? Ada? Ada lah? Okey. Muka surat 21, 22. Ada buku yang muka surat 21, 22. Baik. Hadis ni, tuan-tuan sekalian, dia ada beberapa isu berkenaan dengan hadis ni. Yang pertamanya, sebab apa selepas Nabi bagi nasihat kepada kita ataupun wasiat kepada kita supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala, untuk dengar dan taat, tiba-tiba perkataan selepas itu, sekalipun terhadap pemimpin tu dia adalah seorang hamba berbangsa Habsyi. Sedangkan logik akal kita, takkan satu orang hamba dia naik jadi pemimpin. Ini antara benda yang kita akan tengok ulasan-ulasan para ulama, dan apa kaitan dengan tajuk kita berkenaan dengan sunnah dan bid'ah serta perpecahan. Lepas tu Nabi kata, sesungguhnya orang yang masih hidup sepeninggalanku, kan? Nabi kata
siapa yang masih hidup, yang sempat hidup selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata akan melihat perselisihan ataupun pertentangan yang banyak. Ini dia panggil sunnah apa? Kan, sunnah kauniyah. Kan, kita akan tengok apa dia sunnah kauniyah dengan sunnah syar'iyah. Baik. Lepas tu Nabi kata maka hendaklah. Nabi kata selepas itu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Lepas tu Nabi kata maka hendaklah kamu, kan, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku. Fatamassaku biha. Lepas tu Nabi kata berpeganglah kepadanya, yakni berpeganglah kepada sunnahku dan juga sunnah Khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Lepas tu gigitlah dia dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kamu perkara-perkara yang baru, kan, kerana setiap hal atau perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi menurut Imam Tirmizi, hadis ni hadis hasan sahih. Baik. Jadi itu antara beberapa kandungan yang ada dalam hadis ni. Jadi kita nak tengok tuan-tuan sekalian, apa cerita yang berkaitan dengan hadis ni. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut berkenaan dengan satu orang hamba, dan hamba tu hamba Habsyi, dan kita wajib taat kepada dia, kan? Apa maksud dia? Jadi untuk kita faham hadis ni tuan-tuan, antara metod ataupun kaedah yang ditunjukkan oleh para ulama ialah kita lihat hadis-hadis lain. Macam kita mengaji tafsir, kan? Kita mengaji tafsir, siapa-siapa yang biasa belajar tafsir dia tahu bahawa kita nak faham satu-satu ayat Quran, ulama bawa ayat Quran lain untuk kita memahami ayat tersebut, yang dipanggil sebagai tafsir bil ma'thur. Baik. Jadi dengan kaedah yang sama, para ulama kata kita nak faham hadis ni, kita nak kena tengok hadis lain. Contohnya dalam Sahih Bukhari, kan? Dalam Sahih Bukhari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u wa in istu'mila habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Nabi kata dengar dan taat walaupun pemimpin kamu tu seorang hamba Habsyi, kan? Dan Nabi sebut, bukan setakat Nabi kata hamba Habsyi, tapi Nabi kata ka'anna ra'sahu zabibah. Nabi sebut fizikal, kan, hamba Habsyi itu pula Nabi sebut, seolah-olah Nabi nak bagi tahu bila kita tengok fizikal orang tu, kita tak sanggup nak taat dekat dia. Tengok fizikal tu, kita tak sanggup nak taat dekat dia. Sehingga Nabi kata ka'anna ra'sahu zabibah, kepala dia tu seperti kismis, kan, anggur kering, rambut kerinting, kan, dia macam tu. Jadi ini antara perkara yang kita perlu perhatikan. Sebab apa, kan, Nabi menggunakan ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Baik. Maka hadis yang macam ni tuan-tuan sekalian, antaranya ialah secara logiknya satu orang hamba, kan, Habsyi, tak kiralah kepala dia macam mana, dia tak akan dilantik sebagai khalifah, kan. Dia tak akan lantik untuk memimpin sebuah kerajaan. Sebab nak memimpin sebuah kerajaan, dia kenalah satu orang pemimpin yang benar-benar layak, yang cerdik, kan, datang dari latar belakang yang bagaimana. Baik. Tetapi seandainya dia naik, macam mana dia naik? Maka andaiannya ialah, katalah satu orang pemimpin tu dia naik dengan cara pemberontakan, dengan cara kekerasan, dia naik, walaupun sebenarnya dia tidak layak pun untuk pegang jawatan itu. Maka apa yang berlakunya ialah, berdasarkan hadis ni, kita tetap dengar dan taat. Tetap dengar dan taat. Samalah juga bagi sesiapa yang berpegang pendapat kata pemimpin nombor satu negara tidak boleh di kalangan kaum wanita, kan?
yang hak pemimpin bawah ni tak apalah ketua pengarahnya, head of department, kan, ketua hakim, tak apalah itu. Hak ni ketua nombor satu negara. Tiba-tiba di kalangan kaum wanita, maka kita tahu bahawa benda ni termasuk dalam khilaf para ulama tentang apa maksud larangan tersebut. Katalah kita berpegang kepada pendapat yang kata bahawa ketua nombor satu negara tak boleh kaum wanita. Maka hadis ini juga dijadikan dalil oleh ulama untuk mengatakan bahawa tetap kita wajib dengar dan taat. Hak ni yang kita nak tahu. Sebab apa Nabi perintahkan kepada kita untuk kita dengar dan taat? Baik, maka kita nak faham benda-benda macam ni, kita tengok pula hadis satu lagi, kan? Hadis muttafaqun alaih, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Sesiapa yang benci kepada tindakan yang dibuat oleh pemimpin dia, maka hendaklah dia bersabar. Hendaklah dia bersabar. Kita tak suka benda yang pemimpin tu buat, tapi falyasbir, Nabi kata hendaklah dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Sebab siapa yang keluar daripada ketaatan kepada pemimpin katalah sejengkal sahaja, sikit je, maka dia akan mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Jadi hadis ni tuan-tuan, bila kita tengok hadis yang pertama yang disebut dalam kitab yang kita mengaji malam ni, satu orang budak hamba, abdi, bangsa Habsyi. Lepas tu Nabi sebut fizikal dia, nak bagi gambaran, kita tengok pun kita kata macam mana kita nak taat dekat pemimpin yang macam ni. Lepas tu pula hadis yang kita sebut, hadis Bukhari tadi, hadis muttafaqun alaih, satu orang pemimpin dia buat satu benda yang kita tak suka, tapi Nabi kata kena sabar. Kalau kita tidak taat kepada dia, maka kita akan mati sebagaimana mati orang jahiliyah. Adakah maksud dia bahawa kita akan mati macam orang jahiliyah yang kafir itu? Adakah maksud Nabi bahawa bila kita tidak taat walaupun sejengkal tu bermakna sebagaimana orang jahiliyah mati dalam kesesatan, bermakna kita juga mati dalam kesesatan? Apa itu yang dimaksudkan oleh Nabi? Maka ini antara benda yang kita nak tengok. Dan apa kaitan dengan perpecahan yang Nabi sebut? Perpecahan. Lepas tu perintah Nabi supaya berpegang kepada sunnah baginda dan sunnah Khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiin. Jadi ini antara perkara yang kita nak lihat apa yang diulas, yang dihuraikan oleh para ulama yang muktabar. Contoh nombor satu kita tengok. Hadis ni tuan-tuan diulas oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Berkenaan dengan hadis Bukhari Muslim tadi, iaitu bila kita keluar aja, man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyah, maka dia akan mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Apa kata Imam Ibn Taymiyah tentang perkataan tu? Mati sebagaimana mati orang jahiliyah. Adakah kita nak kata maka dia mati sebagaimana orang jahiliyah mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan sesat, atau apa maksud dia? Kan? Maka Imam Ibn Taymiyah kata apa tuan-tuan? Dalam Majmu' Fatawa dia, Imam Ibn Taymiyah kata, faqad dzakara sallallahu alaihi wasallam al-bughat al-kharijin an ta'ati sultan wa an jama'ati muslimin, wa dzakara anna ahadahum idza mata mitatan jahiliyah fa inna ahlal jahiliyati lam yakunu yaj'aluna alaihim a'immah bal kullu ta'ifatin tughalibul ukhra. Imam Ibn Taymiyah kata dalam Majmu' Fatawa, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pasal pemberontak yang keluar, maknanya yang tidak taat kepada pemimpin yang sah, dan dia berpisah daripada jamaah kaum muslimin. Maka Nabi kata apa? Jikalau mereka ini mati, mereka mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Jadi apa maksud dia? Adakah bila orang jahiliyah mati itu dia mati dalam keadaan kekufuran, maka orang ni juga disebut sebagai mati dalam kekufuran?
Kalau orang jahiliah mati dalam kesesatan, maka siapa yang keluar daripada ketaatan itu bermakna dia juga mati dalam kesesatan. Imam Ibn Taymiyah kata, maksud mati sebagaimana matinya orang jahiliyah, dia kata sebab orang jahiliyah dia tidak menjadikan satu orang pemimpin di tengah-tengah mereka yang mentadbir urusan kehidupan dia. Tetapi dia kata satu kabilah akan memerangi puak yang lain. Itu maksud dia. Ini komentar ataupun ulasan daripada Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa. Maksudnya, kalau siapa yang tidak taat kepada pemimpin atas sebab-sebab tadi, bukan bermaksud dia mati dalam kekafiran, tak. Bukan dia mati dalam kesesatan, bukan. Tapi dia mati itu sebagaimana orang jahiliah mati dalam keadaan dia perang sama-sama dia. Maksudnya satu peringatan daripada Nabi bahawa bila kita tidak taat, maka dia akan berlaku perpecahan. Jadi itu yang dimaksudkan sebagaimana penjelasan oleh Imam Ibn Taymiyah. Jadi Imam Ibn Taymiyah kata, mati jahiliyah dalam hadis tadi bukanlah maksud mati dalam kekafiran. Faham kan? Bukan mati dalam kesesatan. Tapi maksudnya ialah tidak ada satu orang pemimpin. Jadi ada banyak pemimpin, banyak puak, berlaku perpecahan. Itu yang dimaksudkan oleh hadis itu sebagaimana ulasan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, sehingga berlaku perang antara satu puak dengan satu puak yang lain. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, realitinya memang macam tu. Kan? Realiti tuan-tuan tengok. Orang Islam, kalau dia tak ramai, dia boleh duduk elok. Tapi bila dia berkembang, bilangan dia makin ramai, dia akan berpecah sama-sama dia. Tuan-tuan tengok, NGO pun cukup. Kan? Persatuan, pertubuhan. Masa dia kecil, ada 4-5 orang, okey lah. Malam-malam jumpa, minum ayak, makan nasi kandak sekali. Tapi bila dah makin ramai, dah ada beratus orang ahli, dia akan berpuak-puak. Ni puak ni, yang ni puak ni. Itu realiti dia. Saya ingat masa di England pun, bila jumpa dengan pelajar-pelajar Malaysia di bandar-bandar besar yang ramai pelajar Malaysia, cerita dia memang perpecahan, berpecah. Pergi Manchester, pelajar-pelajar Malaysia di Manchester cerita, ada puak. Sebab pelajar kita ramai, orang Melayu ramai, dia jadi berpuak-puak. Pergi Sheffield, ramai orang, dan berpuak-puak. Kan? Pergi London lagi lah, kan? Berpuak-puak. Mana setiap ada bandar besar yang mana ramai pelajar Malaysia, dia jadi berpuak-puak. Tapi kalau kita pergi tempat yang pelajar Malaysia tak ramai, masyarakat Malaysia tak ramai, ada setakat 20 keluarga, 30 keluarga, yang tu okey. Ni ajak breakfast, minum, pakat pi ramai. Pasal tak ramai. Jadi ini gambaran dia, tuan-tuan sekalian, berdasarkan kepada apa yang disebut oleh ulama seperti Imam Ibn Taymiyah yang kita sebut tadi. Baik. Kemudian dalam hadis yang kita baca tentang anjuran atau perintah supaya kita wajib taat walaupun kepada hamba, walaupun pemimpin itu dia adalah hamba abdi berbangsa Habsyi dengan kepala kulit rambut kerinting yang diumpamakan seperti zabibah, kan, seperti anggur kering. Maka antara yang disebut oleh para ulama ialah dalam hadis berkenaan Nabi SAW sebut tentang apa yang akan berlaku kepada umat baginda. Kan? Apa yang akan berlaku kepada umat baginda. Antaranya ialah yang disebut oleh Nabi, umat baginda akan berpecah. Umat baginda akan berpecah. Jadi bila umat baginda akan berpecah, maka apa yang patut kita buat? Yang tu yang kita nak tahu. Jadi para ulama mengatakan bahawa hadis-hadis itu menunjukkan bahawa perpecahan adalah satu sunnah kauniyah. Kan? Dia sunnah yang mana telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka macam mana kita nak faham berkenaan dengan sunnah kauniyah ni? Umpamanya kalau kita tengok
apa yang diulas oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, kan, satu orang ulama Jordan. Dia sebut tentang hadis-hadis Nabi ni, bila cerita pasal perpecahan, Nabi akan sebut penyakit, kan, Nabi akan sebut masalah, lepas tu Nabi akan sebut dia punya ubat, dia punya rawatan. Macam kita mengaji kitab Ad-Da' wa Dawa, kan, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, ulama Jordan ni, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Dia kata bahawa perpecahan yang berlaku di kalangan orang Islam ni, dia kata adalah sunnah kauniyah. Ubat dia sunnah juga. Tadi sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah ni adalah satu perpecahan, benda yang memang Allah Ta'ala dah tetapkan. Maka macam mana kita nak menghadapi sunnah kauniyah yang telah ditetapkan oleh Allah, berpecahnya orang Islam? Maka Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman, dia kata hendaklah kita melaksanakan sunnah syar'iyah. Jadi sunnah kauniyah dengan sunnah syar'iyah. Sebab apa? Sebab dia kata apabila kita berpegang teguh kepada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita belajar sunnah Nabi itu dengan kita rajin belajar tentang ulasan-ulasan sunnah itu melalui tulisan para ulama ahli sunnah wal jamaah, maka dia kata daripada itulah kita dapat melaksanakan proses rawatan kepada masalah yang berlaku kepada orang Islam. Baik. Maka dia bagi beberapa contoh, kan, untuk kita tengok, tuan-tuan sekalian. Antaranya dia kata, nombor satu, dia sebut hadis yang lebih kurang sama dengan hadis yang kita baca tadi. Cuma ada dalam matan tu dia beza sikit, tapi hadis dia lebih kurang, iaitu usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abd. Yang ni dia tak sebut hamba habsyi, dia tak sebut, dia sebut 'abd. Walaupun diperintah oleh, walaupun yang menjadi pemimpin tu satu orang hamba abdi. Lepas tu dia sebut hadis tu, may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa-siapa yang umur dia panjang, dia akan tengok perselisihan yang banyak. Sampailah kita jumpa hadis yang matan lebih kurang macam tadi, iaitu berpegang teguh alaikum bisunnati, kan, wajib atas kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah Khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Maka dia kata apa? Dia kata maka dalam hadis tu Nabi sebut perpecahan tu adalah sunnah kauniyah. Lepas tu Nabi sebut cara nak rawat perpecahan tu dengan sunnah syari'iyah. Maka macam mana cara dia, tuan-tuan sekalian? Iaitu Nabi kata gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Jadi Nabi guna dhamir ha, pada alaiha tu, ha itu menunjukkan kepada sunnah tu satu. Walaupun matan hadis tu disebut dua, sunnah aku dengan sunnah Khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, tapi maknanya sunnah tu satu, kan? Siapa yang ikut sunnah atau ajaran sahabat-sahabat Nabi ni, maka dia juga dianggap sebagai ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, Syekh sebut bahawa perpecahan yang berlaku di kalangan orang Islam dan fitnah itu adalah sunnah kauniyah, kan? Itu adalah sunnah kauniyah. Maka macam mana kita nak menghadapi keadaan seperti ini? Maka dia kata bahawa antaranya ialah dengan kita melihat kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dia kata Nabi ada sebut berkenaan dengan orang Islam ni, dia berpecah jadi 73 golongan. Orang Islam jadi 73 golongan. Dan kitab kita pun memang ada huraian oleh Imam Ibn Jauzi berkenaan dengan 73 golongan. Satu je yang masuk syurga, kan? Satu je masuk syurga, 72 masuk neraka, kan? Apa maksud dia? Maka Syekh kata, sama sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi dan sebagainya, dia kata bahawa bukanlah bermaksud hak 72 golongan lagi tu mereka tu kafir. Bukan dengan maksud mereka tu kafir, tapi mereka diancam dengan azab neraka. Faham, kan? Sebab
orang Islam, dia ada tak kemungkinan untuk masuk neraka? Ada. Na'udzubillah. Kan kita minta lindung. Tapi, apakah orang Islam selamat 100% daripada ancaman api neraka? Tak. Sebagaimana azab kubur. Kan? Azab kubur, bila kita jadi orang Islam, tidak bermaksud kita tidak akan terkena dengan azab kubur. Na'udzubillah. Memang ada orang Islam yang selamat. Tapi, bila nama orang Islam, maka dia ada kemungkinan apabila dia melakukan dosa-dosa yang tertentu dan dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh kata bahawa 72 golongan yang lain itu mereka diancam sebagai ahli neraka, bukan dengan maksud mereka ni kafir, kan, bukan dengan maksud mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Sebab yang berada dalam neraka tidak semestinya kafir dan tidak semestinya kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu yang kita kena bagi kefahaman kepada orang ramai. Kan? Bila sesat tidak semestinya kafir. Kan? Sesat ada dua kemungkinan. Dia sesat tapi dia masih Islam. Ataupun dia sesat tapi dia kafir. Jadi ada dua kemungkinan. Maka Syekh kata, sebagai contoh, dia bagi satu hadis. Nabi sebut tentang sinfani min ahli nar lam arahuma, ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah tengok dia, yang aku belum pernah melihatnya. Apa dia? Nombor satu, Nabi kata satu kaum yang dia bawa tali cemeti seperti ekor lembu, kan, yang digunakan untuk pukul orang, merujuk kepada kita kata pegawai ataupun kaki tangan pemerintah yang zalim. Dan juga satu lagi golongan kaum wanita yang berpakaian tapi terlihat aurat dia. Dia berjalan lenggang-lenggok dia, kan, kepala dia seperti itu, unta ni, kan, sebab rambut dia macam tu. Dan Nabi kata mereka ni tidak akan masuk syurga. La yadkhulnal jannata wala yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau syurga, kan. Padahal bau syurga itu Nabi kata dapat dicium daripada jarak sekian-sekian, sebagaimana dalam Sahih Imam Muslim. Jadi Syekh kata hadis ni, dia kata menunjukkan apa? Dia kata hadis ni, dia kata menunjukkan bahawa siapa yang jahat masa dia atas dunia, dan juga perempuan yang pakaian dia seperti itu, kan, dengan gaya dia seperti itu, dia kata kita tak boleh kata dia kafir. Kita tak boleh kata dia kafir. Kita tak boleh kata dia kekal dalam neraka selama-lamanya, kecuali kalau dia melakukan perkara yang membatalkan keislaman dia, baru dia kafir. Itu sebagaimana yang diulas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau tuan-tuan tengok dunia kita sekarang, contoh kes yang perempuan tu yang, kan, yang dia kata dia hafal 15 juzuk Quran, dia buka pakaian dia, cuba tuan-tuan perhati. Macam mana dia dapat 20,000 duit ikat jamin? Crowdfunding. Kan, crowdfunding. Cuba tuan-tuan tengok. Logik akal, kan, logik akal kita. Pasal apa kalau kes curi biasa tak ada crowdfunding? Kan, kalau kes rompak hak biasa, kes dadah apa semua, tak ada crowdfunding. Tapi bila kes menghina agama, kan, tiba-tiba ada grup yang kata hak asasi manusia, kan, human rights movement, gerakan hak asasi manusia ni, dia akan selalu jadi jagoan, akan jadi jago, kan, untuk bela kes-kes macam ni. Dan diorang ni lah yang duk kutip kata crowdfunding tadi, kan, donation, sumbangan orang ramai untuk tolong kawan ni. Sedangkan kita kata itu adalah satu kesalahan, menghina agama atau melakukan satu perbuatan yang mengguris perasaan sesama penganut agama tertentu, tak kira lah Islam ke apa ke, tapi menyebabkan penganut agama selain daripada dia tu, kata kalau orang Islam, sesama orang Islam akan jadi tegang hubungan. Sebab tu saya pernah sebut dalam kuliah saya bahawa konflik
dengan golongan human rights movement ni tuan-tuan, bukan hanya antara human rights dengan orang Islam sahaja, tapi antara human rights dengan agama lain pun sama. Sebab itu human rights disebut sebagai new religion, kan, dalam zaman moden. New religion. Saya pernah sebut pun sebelum dalam kuliah, saya jumpa dengan kawan-kawan saya lawyer yang berbangsa India beragama Hindu. Bila kita bercakap pasal tajuk ni, dia orang pun menceritakan masalah yang sama. Sebagaimana kita orang Islam, kita ada masalah dengan orang Melayu beragama Islam yang duk lawan dengan ajaran agama ni dengan mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang kita boleh hukum sebagai menghina agama. Maka macam itulah yang berlaku kepada agama lain. Kawan saya yang India ni, agama Hindu, dia kata dia pun ada masalah yang sama. Dia kata dia kata lawyer-lawyer Hindu ni, dia kata sama-sama lawyer Hindu ni, kalau ada lawyer Hindu lain yang duk join gang human rights, dia kata kami pun pening. Sebab dia orang pun duk lawan dengan temple, dengan kuil, dengan Tok Sami. Dia orang duk lawan agama. Maknanya golongan human rights ni, bila dia join movement ini, dia akan lawan agama dia. Mana masalah ni dia bukan berlaku kepada orang Islam sahaja, dia berlaku kepada agama lain. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kajian berkenaan dengan human rights movement, tuan akan tengok ramai para pengkaji dia menggunakan istilah new religion, kan, agama baru. Sebab dia lawan dengan agama-agama yang ada dalam dunia. Agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu bahaya golongan macam ni. Sebab tu banyak pandangan yang mengatakan bahawa benda-benda yang berlaku ni selalunya golongan tertentu yang macam ni, dia guna label human rights, dia guna alasan hak asasi manusia untuk menyerang institusi agama, untuk menyerang pihak berkuasa. Itu antara masalah yang kita hadapi. Kita orang Islam, kita tidak bermusuh dengan human rights, tuan-tuan, kan? Dengan persatuan ke pertubuhan, NGO, gerakan hak asasi manusia, kita tak bermusuh. Sebab Islam sendiri menjamin dan bersetuju dengan pentingnya kita protect hak asasi manusia. Tapi yang kita lawan ni ialah golongan yang menunggang istilah hak asasi manusia, kan? Dengan niat jahat. Dia punya mensrea dia punya niat dia itu niat jahat. Dia bukan kata jujur untuk protect, untuk melindungi hak asasi manusia, tidak, tapi dia menunggang hak asasi manusia untuk serang agama. Itu yang masalah yang kita hadapi sekarang. Jadi berbalik kepada hadis yang kita ulas tadi berkenaan dengan dua golongan itu, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia kata bahawa dua golongan tadi, siapa dia? Satu, perempuan yang pakai teruk, kan, menjolok mata apa semua dengan gaya dia apa semua, dia penghuni neraka, bukan dengan maksud dia kafir, kan, bukan maksud dia kekal dalam neraka selama-lamanya, kecuali dia melakukan perkara yang membatalkan keislaman dia. Sama dengan kaki tangan kerajaan, pegawai kerajaan, orang suruhan kerajaan yang zalim tadi. Sama. Sebab tu tuan-tuan sekalian, hadis yang macam ni bagi saya lah, kan, bagi saya patut sebenarnya dijadikan sebagai bahan untuk training, latihan pegawai-pegawai kerajaan. Bukan setakat cerita pasal rasuah, tampal dekat dinding ayat 1000 dinar di pejabat dan sebagainya. Tapi hadis-hadis macam ni juga sepatutnya dijadikan silibus, kan, dalam latihan ataupun kursus permulaan kepada mana-mana pegawai kerajaan dan sebagainya. Pasal apa? Sebab tuan-tuan tengok contoh satu orang bekas magistrate, kan, bekas magistrate yang mana dia telah ditangkap oleh SPRM, didakwa di mahkamah dan dia telah didapati bersalah, dan sekarang dia jadi penceramah untuk menceritakan tentang dosa rasuah, kan. Dia cerita bila dia jadi magistrate, masa tu gaji 1000 lebih, 1300, 1400 masa tu. Tahun 90-an ke awal tahun 2000, lebih kurang lah. Dia cerita, kan, bila kita jadi magistrate, kita yang paling berkuasa. Orang tu nak jumpa kita, orang ni nak jumpa kita, gaji simpan.
Tak payah pakai gaji. Pasal apa? Sebab ada duit lain masuk. Dan benda ni berlaku secara meluas. Sebab itu SPRM bersetuju dengan bekas magistrate tadi yang dah jadi banduan, dah bekas banduan, untuk bagi ceramah kepada pegawai kerajaan, kaki tangan awam, tentang bahayanya apabila mereka terlibat dalam salah guna kuasa dengan jenayah rasuah. Maka hadis-hadis macam ni sepatutnya memberi ancaman kepada orang yang ada kuasa, yang bahagian kaunter berurusan dengan orang ramai. Tak bagi ke bawah kaunter, file tak jalan. Bagi bawah kaunter, baru file tu cepat. Maka dia kena ingat, ini ancaman kan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ancaman ni dengan ancaman neraka, yang mana Imam Nawawi kata dua kemungkinan. Kan, sama ada dia masuk neraka, dia keluar balik, ataupun masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Tapi kita tak boleh kata bahawa dia mesti jadi kafir, tidak. Dia ada dua kemungkinan. Sama ada dia masih lagi Islam, ataupun dia melakukan perkara yang membatalkan agama dia. Na'udzubillah. Baik. Kemudian tuan-tuan, macam mana kita nak berhadapan dengan perpecahan ni? Apakah perkara yang boleh kita lakukan? Sebab dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, alaikum bisunnati kan, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka macam mana kita nak buat? Maka antaranya ialah apabila Nabi sebut berkenaan dengan pegang sunnah Nabi tu dengan cara gigit, dengan gigi geraham. Dan hadis lain Nabi sebut akan tiba satu zaman bagi manusia yang mana siapa-siapa yang sabar berpegang teguh pada agama dia, dia diibaratkan seperti genggam bara api. Ini antara perumpamaan, ungkapan yang digunakan oleh Nabi. Nabi kata bin nawajiz, kan, gigit dengan gigi geraham. Nabi pernah sebut seperti genggam dengan bara api. Jadi apa maksud benda-benda macam ni? Kita nak berhadapan dengan satu ketetapan Allah Ta'ala bahawa akan berlaku perpecahan di kalangan manusia. Maka kita tengok apa yang diulas oleh para ulama. Antaranya hadis-hadis macam ni diulas oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata hadis yang disebut tentang genggam, seperti genggam bara api ni, dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bagi satu contoh perumpamaan kepada kita supaya kita boleh guna panca indera kita yang kita ada ni untuk kita faham. Bila kata genggam dengan bara api ni, kita faham macam mana? Kan? Apa yang kita faham? Maka Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dia kata, maksud genggam seperti genggam bara api ni, dia kata maksudnya orang tu sungguh bersabar dalam berpegang kepada hukum Al-Quran dan Sunnah, dan dia punya tahap kesabaran ni sangat tinggi. Pasal apa sangat tinggi? Sebab dia mendapat penentangan yang keras dan dia mendapat pelbagai kepayahan daripada ahli bid'ah, dia kata penyokong bid'ah dan golongan yang sesat. Dan Al-Munawi kata bahawa bila kita berada dalam keadaan macam tu, maka dengan sebab itu Nabi kiaskan siapa yang pegang sungguh-sungguh hukum Quran dan Sunnah, maka Al-Munawi kata dia diibaratkan seperti pegang bara api. Jadi kalau setakat masjid tak bubuh kuliah kita bulan itu, tak pelik lah. Kan? Pergi-pergi saya tengok, tak ada nama aku dalam jadual masjid. Alah, tu bukan bara api lagi. Kan? Tak pelik lah. Setengah-setengah kita pergi tu tuan-tuan. Kita je yang makan. AJK semua lari habis. Tak tahu pergi mana AJK. Kan? Kita je. Kalau saya dengan Tuan Saza, Syekh Saza, kita pergi masjid tu, kami berdua, bertiga lah, kan? AJK tu hilang habis, tak tahu pergi mana. Kan? Jadi hak tu kita tak pelik lah. Sebab apa? Yang tu belum bara api lagi.
Kan? Jadi itu yang kita kena tahu. Bahawa bila kita nak cerita pasal sunnah, kita nak cerita pasal kesesatan, penglipu lara, kan? Kita nak cerita pasal amalan-amalan khurafat yang cuba dihidupkan kembali. Kita nak cerita pasal tarikat-tarikat yang telah difatwakan sesat dan kemudian ada cubaan untuk hidupkan kembali dan membatalkan fatwa-fatwa yang lepas. Maka benda tu tuan-tuan, benda yang kita alami sekarang ni belum lagi sampai tahap bara api lagi. Kan? Sebab bila Nabi sebut bara api menggambarkan dahsyatnya, kan, kesukaran yang kita akan alami. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, bila kita hadapi benda-benda hak sikit-sikit ni, Allah, kan, kita sepatutnya kita boleh absorb, kita boleh serap, dan tak sepatutnya jadi masalah besar kepada kita, kan. Maka hendaklah kita ni jangan mudah menyerah kalah, kan. Hendaklah kita jangan mudah menyerah kalah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam satu hadis lain, kan, dalam satu hadis lain, yang mana hadis ni ada dalam Sunan Abi Daud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ada satu hadis, inna min waraikum ayyam sabr, sesungguhnya di belakang kamu tu ada ayyam sabr, hari-hari kesabaran. Hari-hari kesabaran yang mana pahala dia, kan, pahala dia, ajr dia tu, pahala dia tu khamsina minkum, pahala dia, pahala 50 orang daripada kalangan kamu. Kemudian ni Nabi cerita, siapa yang tetap beragama, istiqamah, pegang sungguh agama pada masa tu, dia akan dapat pahala yang diumpamakan seperti amalan 50 orang di kalangan kamu. Siapa tu di kalangan kamu tu? Minkum tu, khamsina minkum tu siapa dia? Iaitu 50 orang di kalangan para sahabat. Ini hadis ni tentu disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nak bagi motivasi kepada kita, galakan kepada kita untuk kita istiqamah, sebarkan sunnah. Kita cerita kepada orang ramai tentang kemurnian syariat yang dah tapis. Hak mana elemen asing, hak bercampur aduk dengan benda dongeng khurafat, kita buang, cerita, kita sebarkan kepada orang ramai. Hak ni tuan-tuan, kalau betul gaya dia, cukup syarat dia, maka kita boleh dapat pahala seumpama amalan 50 orang sahabat Nabi. Kita ada peluang nak jadi sahabat Nabi tuan-tuan? Tak ada peluang. Tak ada iklan siapa nak jadi sahabat Nabi, tak ada. Ataupun ada amalan nak jadi sahabat Nabi, boleh jumpa dengan Nabi secara yaqazah. Kan? Jumpa Nabi secara yaqazah jadi sahabat Nabi pun tak ada. Apa yang ada? Iaitu amalan-amalan tertentu yang Nabi sebut, yang diumpamakan seperti amalan 50 orang sahabat Nabi yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Apa dia? Pegang sungguh sunnah Nabi ni, pegang sungguh Quran dan hadis dalam zaman yang berlaku kekarutan, kan, dalam zaman di mana orang dah tak boleh beza hak mana satu agama yang sungguh, hak mana satu yang agama yang telah diporak-perandakan, yang telah dirosakkan oleh kelompok-kelompok yang sesat dan sebagainya. Maka tuan-tuan sekalian, cara kita nak berhadapan dengan suasana ni kenalah dengan cara yang hikmah, kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah ni kita dah cerita dah banyak kali tuan-tuan. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata hikmah ni bukan kata bila lembut tu hikmah, tidak. Hikmah ni keras ke, lembut ke, cara macam mana sekalipun, yang penting dia boleh membawa kesan yang baik. Bila dia bawa kesan yang baik, tak kira lembut atau keras, kita buat dengan cara macam mana sekalipun, dia membawa kesan yang baik, maka itu adalah hikmah. Maka antaranya ialah macam mana kita nak buat
iaitu dengan menghidupkan sunnah Nabi, yang mana bila kita hidupkan sunnah Nabi, antara kesan dia ialah dia mematikan bid'ah. Kan? Bila kita tengok ada orang dalam masyarakat kita, dia buat satu amalan yang tak betul, macam mana dengan cara hikmah kita boleh lawan amalan tu, kita hidupkan sunnah, maka dia boleh mematikan benda yang bertentangan dengan sunnah. Saya ambil contoh kat tuan-tuan yang selalu kita cerita, iaitu pasal kenduri arwah, kan? Pasal berhimpunnya orang ramai di rumah orang mati. Kebetulan masa tu saya balik ke kampung di Pahang, kampung isteri saya, dan kami ziarah adik-beradik di belah Jengka Pusat, Masa saya sampai pada hari itu, tuan-tuan, ada kematian di situ. Ada kematian. Jadi kita pergi ziarah. Orang ramai macam biasa, orang ramai. Sebab ada kematian dan ada makanan. Ada mi, bihun, apa semua, ada nasi, ada air sirap, apa semua. Yang kita mengaji ni, tuan-tuan, kita nak makan tak tergamak. Kita nak makan tak tergamak. Sebab kita duduk mengaji, kita duduk teringat. Teringat. Saya pun tanya, siapa buat ni? Air sirap dengan mi, dengan nasi, banyak ni. Dia kata, Ustaz jangan risau, dia kata. Kami kat sini dah faham dah, dia kata. Keluarga si mati tak buat benda ni. Keluarga si mati tak buat. Saya kata, biar betul. Sebab ni first time saya jumpa. Dia kata, kami kat sini, jiran-jiran ni dah daripada dulu lagi kita buat lagu ni. Bila ada dengar kematian, pakat buat serba sedikit, bawa pi ke rumah tempat kematian. Jadi siapa datang rasa nak makan ke lapak ke apa semua, boleh makan. Tengok, nampak tak? Iaitu kita hidupkan sunnah. Bila kita hidupkan sunnah, maka dengan sendirinya dia ada kesan dalam mematikan amalan yang bertentangan dengan sunnah. Ada lagu tu. Sama macam kita duduk sebar sekarang ni poster ikut WhatsApp kan. Poster, kita buat banner apa semua, buat kartun, buat video pasal doa ikut sunnah macam mana, zikir ikut sunnah macam mana. Jadi bila orang terima yang tu, orang beramal dengan yang tu, antara kesan dia ialah orang akan sedikit demi sedikit dia akan tinggalkan amalan-amalan yang dia amal yang tidak menepati sunnah. Itu benda yang kita boleh buat, iaitu dengan cara menghidupkan sunnah, yang mana dengan sendirinya bagi kesan dalam mematikan bid'ah, menjauhkan manusia daripada bid'ah. Itu cara dia. Dan cara ini disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata satu perbuatan bid'ah yang tersebar luas itu, dia kata awal dia, asal-asal dia dimulai dengan bid'ah yang mudah, bid'ah yang remeh-temeh. Benda sesat ni tuan-tuan, dia start dengan benda simple, benda kecil. Lepas tu dia merebak. Sebab tu kita nak kena halang daripada awal. Dan Imam Ibn Taymiyah kata apa? Dia kata, dan setiap para penegak sunnah Nabi yang makin lemah dan makin lemah, dia kata, bid'ah jadi semakin kuat. Sebab tu kita, tuan-tuan, sebagai pejuang sunnah, kita kena memperkuatkan organisasi kita. Kita kena kuatkan kumpulan kita. Kita tak boleh berpecah sesama kita. Kita tak boleh bergaduh sesama kita. Kita kena saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Itu benda yang kita kena buat. Dan bila dia sebut macam ni, tuan-tuan, maksudnya, katalah benda yang berlaku di kubur. Mula-mula buat binaan sikit, kan? Lepas tu dia tambah lagi. Itu bagaimana sesuatu benda yang khurafat, yang karut, bid'ah ni, dia berkembang. Sebab Imam Ibn Taymiyah kata, benda tu dia bermula daripada bid'ah yang remeh, bid'ah yang ringan, yang kecil. Kemudian dia membesar, berkembang menjadi bid'ah yang sangat meluas. Maka dia kata apa? Dia kata bahawa dengan cara kita mengetahui semakin banyak sunnah Nabi, maka kecenderungan manusia untuk buat bid'ah itu menjadi semakin berkurangan. Itu cara sunnah syar'iyah nak lawan sunnah kauniyah yang kita cerita tadi. Macam mana sunnah Nabi tadi yang kita amalkan itu, kita istiqamah dengan sunnah Nabi, dia akan
menyatukan manusia dan mengurangkan kesan perpecahan di kalangan orang Islam. Maka Al-Haythami dia sebut dalam Majma' Zawaid, dia kata apa? Dia kata ittabi'u, dia kata ikutlah sunnah Nabi. Ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Al-Haythami dia bawa riwayat Abdullah bin Mas'ud ini, kata-kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata ittabi'u, ikutlah sunnah Nabi dan jangan kamu melakukan bid'ah. Sesungguhnya cukuplah bagi kamu dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antara perkara yang dibawa oleh Al-Haythami kepada kita supaya kita ni tahu kan bagaimana cara untuk kita lawan perpecahan itu dengan cara kita mempopularkan amalan-amalan sunnah. Maka sebagai kesimpulan dia tuan-tuan untuk malam ni, maka macam mana kita nak lawan bid'ah? Caranya ialah dengan kita sebarkan ilmu kan, kita sebarkan ilmu. Tuan-tuan buat setakat mana yang tuan-tuan mampu. Saya buat hak saya mampu, tuan-tuan buat yang tuan-tuan mampu kan. Ada orang dia pandai guna WhatsApp, guna media sosial apa semua. Orang macam saya pandai bercakap, bukan pandai sangat kan. Tapi kalau orang panggil ceramah tu seronok yang tu jelah, bukan pandai pun. Tapi nak ceritanya bahawa kita guna kelebihan kita masing-masing, kita promote, kita buat promosi sunnah ni sebanyak yang mungkin. Dan orang Islam ni tuan-tuan, bila sebut Nabi ni, dia automatik biasanya kan. Biasanya orang Islam ni automatik dia jadi sayang. Bila sebut Nabi dia jadi sayang. Tapi cuma hak terlajak tu adalah juga. Bila kawan tu duk cabar, dia pergi tumbuk belasah kawan tu sampai berdarah berkicak kawan tu. Hak ni pun masalah lah juga kan. Adalah kawan-kawan duk komen, orang kita ni semayang dah apa samseng dah, tapi kalau sebut Nabi jangan. Betul kan? Kita ada semangat yang tu baguslah, semangat sayang kat Nabi, semangat sayang kepada agama. Tapi kita belasah orang sampai berkicap ni tuan-tuan, yang tu nak kena hati-hati juga kan. Pasal apa? Sebab kita takut, kita niat baik kan, sayang dekat Nabi, tapi takut jadi dosa. Takut jadi dosa kan. Orang tu kita tak tahu. Kalau dia betul-betul jahat, biarlah pihak berkuasa uruskan. Tapi kalau dia jenis orang sakit ke, orang yang tak betul ke, kesianlah kat dia kan. Kadang-kadang orang ni sebab dia terlibat dengan dadah, dia terlibat dengan bahan-bahan terlarang yang tertentu, otak adalah jadi loose kan. Dia jadi bercakap benda-benda yang tak patut dia bercakap. Tiba-tiba kita pergi cederakan dia, bukan cedera sikit-sikit, cedera yang teruk. Takut kita pula berdosa kan. Sebagaimana ada orang baca Quran masuk neraka pun ada kan, orang yang berjihad masuk neraka pun ada. Kita tak mau sebab sayang kat Nabi tu, tiba-tiba kita melampau dalam kita sayang kepada Nabi sehingga kita buat benda yang diharamkan oleh agama. Jadi kena hati-hatilah. Kita kena ambil jalan yang pertengahan, jalan yang kita kata golongan mu'tadil, orang yang adil. Melampau kok mana pun tak ada. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita akan memperkuatkan perjuangan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menentang bid'ah dalam masyarakat. Jadi macam mana tuan-tuan cara dia, kita sebarkan sunnah, bagi tahu dekat orang macam mana Nabi bangun tidur, macam mana Nabi makan, kan doa-doa Nabi, zikir Nabi, akidah Nabi macam mana, manhaj Nabi, akhlak pribadi Nabi macam mana, kita bagi dalil dan sebagainya. Jadi manusia ni tuan-tuan dengan Nabi ni dia sayang kan, dia sayang dekat Nabi. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik dan cara serta kaedah kita betul, Allah Subhanahu wa taala tolong kita kan, Allah Taala bagi pahala sebaik-baik pahala kepada kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.